Allahu 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 Allah Allahu Allah. Muka surat 47 bawah sekali. Tapi bawah sekali itu ada satu kalimah je lah, dan lepas tu masuk muka surat 48. Jadi muka surat 47 bawah sekali, dan tu lah, mula daripada situ. Cuba. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan hilang akal. Jadi dan tu muka surat 47. Hilang akal muka surat 48. Di dan hilang akal dengan gila dan mabuk atau tidur yang tiada tetap kedudukan pada bumi. Dan hilang akal ini perkara yang membatalkan wuduk yang keempat. Perkara yang membatalkan wuduk yang keempat daripada 4 perkara. Sebab dalam kitab ni hilang akal atau tidur yang tiada tetap papan punggung, dia bilang satu nombor, satu perkara. Dalam setengah-setengah kitab yang lain, hilang akal satu nombor, tidur dalam keadaan tidak tetap papan punggung nombor lain, jadi 5. Dalam kitab kita ni 4 perkara yang membatalkan wuduk. Setengah kitab 5 perkara yang membatalkan wuduk. Mana yang keempat? Contohnya hilang akal. Habis. Yang kelima, tidur dalam keadaan papan punggung tidak rapat ke bumi, jadi buat nombor lain. Keluar 5 perkara yang membatalkan wuduk. Setengah kitab dah. Dia hilang akal dan tidur tu dia buat satu nombor, satu perkara yang membatalkan wuduk. Hilang akal dengan sebab gila dan mabuk. Dia hilang akal dengan tidur lain sedikit. Hilang akal ni semata-mata hilang akal batal wuduk, walaupun masa hilang akal tadi tu ataupun mabuk tadi tu punggung kita rapat ke bumi sekalipun. Semata-mata hilang akal batal wuduk. Tidur batal wuduk jikalau punggung tidak rapat ke bumi. Itu beza sikit situ. Contohlah kita kata hilang akal ni, contohnya sekarang ni orang panggil nyakit sawang, orang panggil no, sawang, bukan sawang pelita tu, sawang. Kita dulu panggil gila apa ni, gila babi kasar bunyi, gila khinzir orang kali. Tapi ni tak panggil gila babi, dia panggil sawang. Kita kalau sebut kata sawang ni budak Demang kan gitu. Budak Demang kacik gigi tu. Di Demang sudah kacik gigi, kita panggil tu sawang. Bila ni sawang kau tu. Sawang ni hak jenis gila babi tu lah. Sebab nyakit ni kadang-kadang ada sejenis tu, dia jenis bila tak sedar tu dia jenis macam nelah muka-muka tu, luka muka-muka tu kan. Kadang-kadang naik motor, lepas tu main nyakit tu dia jadi macam orang panggil gila babi tu orang kali. Tu dia hilang akal tu. Hilang akal. Tapi dia macam-macam peseng lah hak jenis hilang akal macam tadi tu, dia sekejap je batal wuduk. Walaupun kita kata dia kena tu tengah semayang masa duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal ni punggung rapat. Dia kena sekejap tu. Kalau orang ada mungkin orang gosok belakang dia, gosok tekuk dia, mungkin gitulah. Kalau kita tak cara ke dia pun sekejap dia sedar balik lah. Tapi apa panggil hilang akal, wuduk batal. Wuduk batal walaupun dalam keadaan papan punggung rapat sekalipun. Sebab apa batal? Papan punggung dia rapat. Ini bukan macam tidur.
Ini semata-mata hilang akal, batal wuduk. Walaupun sekejap sekalipun dia kena ambil sembahyang lain. Sebab dia panggil waktu hilang akal tu. Masa tu dia dah tahu apa dah. Ataupun kita katalah sini gila. Dia buat misal gila dengan mabuk je. Mabuk ni kita kata macam salah makan ubat dengan makan apa-apalah. Lepas dia makan ubat, dia makan benda lain tu jadi sasar dia. Tahu jadi sasar. Jadi tak sedar ke apa satu. Tu dia panggil mabuk. Batal wuduk walaupun sekejap saja dia punya mabuk dia tu. Bukan mabuk ni mabuk apa ni? Mabuk pergi ke laut tu, mabuk laut tu bukan tu. Dah hilang akal tu. Hak ni hilang akal. Mabuk macam tadi tu dia makan ubat, lepas tu makan benda lain, lepas tu hilang akal. Batal wuduk. Satu laginya pitam. Pitam. Dia panggil hilang akal juga tu. Pitam. Dia panggil hilang akal. Ini yang kita nak kena jaga ni kadang-kadang. Kadang-kadang kita katalah. Kadang-kadang orang tua ni dia masuk bilik air. Dia masuk bilik air. Dia ambil semayang tunduk. Dia pun bangun tu gelap mata. Orang tua kita panggil gelap mata. Gelap mata tu jatuh. Jatuh tu kena air sejuk ni mozaik tu sejuk, dia sedar balik. Kalulah gelap mata ni memang pitam sungguh, batal wuduk. Walaupun sekejap sahaja, walaupun dia jatuh congok dalam keadaan duduk pun rapat sekalipun, batal wuduk. Tapi gelap mata ni pitam lah. Kalau setakat pening, dia tunduk ambil semayang, dia bangun tu dia hanyut jadi pening, tu tidak membatalkan wuduk. Tu pening saja, dia bangun cacang, dia pening aja, dia pun pegang, dia pun duduk, tu tak batal wuduk sebab dia panggil bukan pitam. Hak batal wuduk ni pitam. Tapi orang kita panggil gelap mata ni, hak pitam pun orang kita panggil gelap mata. Hak setakat pening tu pun, hanyut tu pun orang kita panggil gelap mata kok. Tak panggil gelap mata gitu. Dia bangun tu, dia pasal hanyut, dia pun pegang jatuh, tu tidak membatalkan wuduk. Tapi kalulah pitam, memang kita nak panggil pengsang ni lama. Pengsang tu lama. Hak sekejap ni pitam. Di pitam walaupun sekejap, dia kira hukum hilang akal, batal wuduk, batal air sembahyang. Walaupun dalam keadaan papa pengurapat sekalipun, walaupun sekejap sekalipun, batal air sembahyang. Atau tidur yang tiada tetap kedudukan pada bumi. Tiada tetap kedua papan punggung dia tu kepada bumi. Ataupun duduk di bumi tapi sebelah aja. Maknanya macam kita duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir tu kan. Punggung rapat tapi sebelah aja rapat. Sebelah kita tak kena bumi, batal wuduk. Ya tak batal ni kedua-dua papan punggung tu rapat ke bumi, duduk iftirash ke, duduk tarabak, duduk bersela ke, tu ya. Dua dalam keadaan dua papan punggung rapat ke bumi, maka tidak batal wuduk, tidak batal air sembahyang. Adapun kalau papan punggung tak rapat, batal air sembahyang. Tapi rapat papan punggung ni dalam keadaan duduklah, hak tak batal air sembahyang. Kalau rapat dia sendal punggung dia ke dinding, dia duduk cacang, dia perapat dinding, tu tetap batal wuduk. Tu tetap batal wuduk. Dalam keadaan duduk. Duduk tu dua papan punggung dia rapat, walaupun dia sandar ke dinding tu, makna kalau tarik dinding tu balik dia sandar sungguh kita kata. Tapi tak ada lah orang tarik dinding, apa nak tarik dinding tu. Tarik tiang tu, siapa nak cokeh tiang tu. Tapi mana ceritanya dia sandar ke dinding, dia sandar ke tiang tu, sandar sungguh. Mana kalau tak ada tu balik dia. Sekalipun janji dua papan punggung dia rapat, wuduk dia tidak batal. Walaupun lama sekalipun tak batal. Ni contoh kot kita kata orang naik bas pergi KL tu lah. Naik bas pergi KL tu kan, dia duduk congok atas kosong dia tu. Tu tak ada benda tu, molek duduk. Duduk sandar, siapa pagi esok. Mana wuduk dia tidak batal.
Hak ni kalau kena sungguh dah tidur dengan air semayang. Hak ni buat tidur dengan air semayang. Tidur dengan wudu. Tapi dak comel sikitnya sebelah tu kadang-kadang ropang. Ropang lain lah. Ropang tu sebelah. Nebah kan? Dia takik dak kira takik siapa dia. Hak itulah sebab ni kita panggil tidur dalam keadaan ada air semayang. Ada kereta halang kereta nak keluar. TAH 9757 warna merah. Kenal tu orang dia ni. TAH 9757. Toyota Wish warna merah. Maknanya kalau duduk seumpama tu orang panggil tidur berwuduk lah. Kita tidur di rumah tak tidur congok dah, tak tidur kat nak duduk dah, tidur melentang kan. Dah tidur melentang macam mana kita nak tidur dengan wuduk? Kan sunat kita tidur dalam keadaan kita berwuduk. Maka kita tidur netang tu, tidur melentang, lelak je, batal dah wuduknya. Jadi nak tidur dalam keadaan berwuduk kena tidur macam tabah tu lah. Ambil cushion sofa dalam bilik, tidur atas cushion sofa tu. Sandal siapa pakai esok. Bawa panggil apa? Tidur dengan air semayang. Kan? Sebab ada orang dia nak tidur dengan wuduk. Apabila nak tidur dengan wuduk, dia tidur suku-suku. Dia tidur suku, isteri dia tidur suku. Tapi dia buat gitu apabila dia tua dah lah. Masa muda tak buat gitu, tua. Dia buat tidur suku. Sebab apa? Nak tidur dengan air semayang dia kata. Kalau dok dia setuh kulit batal wuduk. Hanya dia balik dah tidur tidak batal wuduk. Setuh kulit dengan puang dia, isteri dia, batal dah wuduk, betul lah. Sekarang ni dia tidur lelak tu, batal dah wuduk. Batal juga. Malaikat tidur macam tadilah, duduk congok molek cari kursi, tidur di atas kursi. Jangan tidur atas lembek. Melentang batal wuduk. Lepas batal wuduk apa panggil apa? Tidur tanpa berwuduk. Dia bukan setuh dengan isteri dia batal wuduk, tidur dalam keadaan melentang tu batal wuduk juga. Mana? Tak ada giang dah nak tidur dengan air semayang kalau gitu. Dan memang wuduk batal kan. Kita tidur melentang, bersentuh kulit dengan isteri, nisbah dengan tidur, wuduk tu tidak batal. Nisbah dengan tidur, wuduk tu tidak batal, dipanggilkan kita tidur berwuduk. Mana sentuh kulit isteri dia ke, kemudian dia tidur lelak, tidak membatalkan wuduk, nisbah dengan tidur. Untuk semayang tak boleh lah. Untuk semayang tak boleh. Tapi untuk tidur dipanggil tidur berwuduk. Yang batal wuduk nisbah tidur ni adalah bersetubuh. Bersetubuh barulah batal wuduk nisbah dengan tidur. Jadi bila bersetubuh nak tidur kena ambil air semayang lain. Barulah panggil tidur berwuduk, walau tidur tu tidak makruh. Sebab sambung tidur dalam keadaan berhadap tanpa ambil wuduk sebagai sementara, tidur tu makruh. Wuduk kita ambil sebelum tu, batal wuduk bagi tidur apabila dia bersetubuh. Adapun semata-mata sentuh kulit dengan isteri ataupun tidur dalam keadaan melentang, wuduknya tidak batal nisbah untuk tidur. Nisbah untuk tidur ni jangan salah faham. Nisbah untuk semayang, kita maklumlah tak boleh. Bukan kata macam tabah tadi, itu betul benar lah. Itu memang tidak batal wuduk. Dia asalkan papa pengurapan walaupun lama mana sekalipun wuduk tidak batal. Ini dalam mazhab Syafi'i kita dan dalam mazhab Hanafi. Berbeza dengan mazhab Hambali dan Maliki. Dia tidur ni sama ada batal wuduk ataupun tidak batal wuduk, dia tidak berkait dengan cara tidur. Dia tak berkait tidur duduk ke, tidur melentang ke, tak berkait. Dia berkait dengan sekejap dan lama. Kalau tidur tu sekejap walaupun melentang sekalipun tak batal wuduk. Kalau tidur tu lama, tidur duduk sekalipun batal wuduk. Dia tidak berkait dengan cara kita tidur. Dia berkait dengan lama ataupun sekejap kita tidur. Itu mazhab Hambali dan mazhab Maliki. Lepas tu kadang-kadang orang cerita dia tu Mekah
tidur melentang sementara tunggu qomat isyak, bunyi tidur. Orang qomat dia pakai bangun semayang, tak ada ambil wuduk pun. Jadi orang kita pelik ya. Dah tidur bunyi dah tidurnya. Dah tidur ngeruh dah tidurnya, bunyi dah tidur. Orang qomat dia bangun-bangun semayang. Tak ada ambil semayang lain. Kalau kita tak pandai kata, mari Mekah sangat jahil. Siapa ke batal wuduk pun tak tahu. Tidur melentang gitu, bunyi jenera dah. Lena tidur. Bangun-bangun qomat dia pakai semayang je. Mazhab Hambali Maliki, batal wuduk ni sebab tidur jikalau lama. Kalau sekejap tidur macam mana pun tidak membatalkan wuduk. Kita tak. Kita berkait dengan tidur tu macam mana. Tidur tetap dua papas punggung tidak batal wuduk. Tak tetap dua papas punggung, walaupun sekelak je tidur. Tidur sekejap je, wuduk kita batal. Dia nak panggil tidur ni, maknanya tidur ni dalam syarah tu dia ada. Cuba tengok dalam syarah tu. Daripada atas baris yang ke baris ke-10 daripada atas. Musa 48 baris ke-10 daripada atas. Maka keluar dengan katanya mabuk itu permulaan datang mabuk. Mana ni tak batal wuduk lah. Bukan mabuk ni, cuma dia pening-pening tu. Itu tak batal wuduk. Dan keluar katanya tidur itu, kata tidur dalam keadaan papan punggung tak rapat ni batal wuduk. Keluar kata tidur tadi ni bersangatan mengantuk. Mengantuk sangat tapi tak boleh tidur lagi. Dan alamatnya, alamat kata bersangatan mengantuk, dia panggil nu'asun. Nu'asun ni bersangatan mengantuk tapi tak panggil tidur. Bersangatan mengantuk, alamat dianya mendengar perkataan orang yang hadir, dan jika tiada dipaham akan dia sekalipun. Macam contohnya kita kata dengar tok khatib baca khutbah. Telinga kita masih lagi dengar khatib tu berkhutbah, tapi apa isi khutbah tu kita tak faham. Itu belum lagi dinamakan tidur. Itu dia panggil nu'asun, mengantuk, sangat mengantuk, tak boleh tidur lagi. Tapi pada masa kita telinga masih lagi dengar khatib berkhutbah, tapi kita rasa macam hanyut, berasa sudah macam mimpi dah, berasa macam duduk alam lain dah sekalipun, selagi telinga tu dengar, belum lagi dinamakan tidur. Itu dia panggil mengantuk. Nu'asun ni panggil bersangatan mengantuk. Hak tidur sungguhnya gelap tu, telinga tak dengar apa satu dah, itu dia panggil tidur. Tak biasa kadang-kadang time letisan Jumaat tu, telinga kita masih dengar lagi tok khatib berkhutbah, tapi kalau tanya balik isi khutbah tadi apa, tok khatib kata apa, Allah kita lah khayal, dia kata khayal, dia kata macam khayal apa, mimpi je. Tapi telinga masih dengar, dia tak panggil tidur seumpama tu. Sebab kadang-kadang ada orang tanya berkaitan dengan beza tidur dengan bersangatan mengantuk ni. Dia kata tengah-tengah semayang, biasanya go semayang tarawih bulan Ramadan, oleh kerana banyak rakaat, 70 rakaat, dia kata macam hanyut, berasa macam nak jatuh gitu, berasa macam hanyut je, berasa macam tidur dah. Itu tak nama tidur. Tak nama tidur tu. Waktu dia panggil mengantuk. Sebab apa? Kalau tidur sungguh boh dah. Sebab di tidur ni longgar habis. Tidur ni longgar habis orak-orak kita je. Kan gitu? Cuba tengok orang tidur, kita angkat tangan dia, lekat tak tangan dia tu? Sebab apa? Sendi dia semua longgar. Tu panggil tidur. Kau boleh tidur berdiri tu, tengah main tarawih tu boleh tidur. Hanyut tu adalah, mengantuk tu adalah. Jadi macam khayal, berasa macam nak jatuh je, hak tu belum lagi dinamakan tidur. Tapi wallahu a'lam lah, takut ada tidur berdiri. Sebab dalam mazhab Hanafi, tidur berdiri dalam sembahyang tidak membatalkan wuduk. Mazhab Hanafi, tidur dalam sembahyang, dalam diri ke, dalam rokok ke, dalam sujud ke, dia tidak batal wuduk dan tidak batal sembahyang. Mazhab Hanafi. Kita kalau mikir akal kita, kalau sujud tu boleh nera lah. Ya, boleh nera sujud tu. Kalau mati pun boleh tu. Dah sujud kan, duduk molek kan.
Tapi kalau rokok tidur ni berali, tumuh no. Tumuh tan depan lah no. Ke boleh tidur dalam diri bersama? Boleh tidur dalam diri. Dan kalau tidur ni dia sendi-sendi tu dia longgar, jatuh. Tu wallahu alam lah. Tapi biasa kalau kita masa terawih letih ni, kita bukan tidur. Kita hanya hanyut, dia panggil bersangatan mengantuk. Alamatnya telinga kita masih dengar hak tu imam baca surah ke baca Fatihah ke, telinga kita masih dengar, dia tak pergi tidur. Nah, ni biasa persoalan tanya berkaitan. Pernah orang tanya, dia tanya berkaitan dengan tidur dalam sembahyang ketika berdiri. Dia sembahyang berdiri, tidur. Dia tanya satu ustaz tu, batal tak sembahyang? Kita kata ada tak tidur gitu. Ada tak tidur berdiri? Kita bubuh kata ada lah. Ada. Mana sekarang persoalannya dia tidur dalam berdiri, batal tak sembahyang? Ustaz tu jawab, batal sembahyang. Sebab apa? Dah tidur dalam berdiri, batal sembahyang. Jadi hak tanya ni tanya balik. Dah lepas tu kena ambil air sembahyang semula ke tak? Batal wuduk wuduk tak batal kata dia. Sembahyang batal. Mana apa? Takbir semula dia kata. Kita kata pelik pula. Sekarang ni persoalannya dia tidur dalam berdiri. Yang bertanya ni, tanya ustaz ni, batal tak sembahyang? Dia kata sembahyang batal. Lepas tu dia tanya balik, adakah saya perlu ambil wuduk lain? Kata tak payah ambil wuduk lain sebab wuduk tak batal, yang batalnya sembahyang. Belik. Terbalik tu. Ada tak dalam perkara yang membatalkan sembahyang tidur? Ada. Dalam perkara-perkara yang membatalkan sembahyang tu ada tak di antara hak membatalkan sembahyang tu tidur? Ada? Batal sembahyang ni bercakap ke, berpaling dada daripada kiblat ke, bergerak 3 kali ke, itu di antara perkara yang membatalkan wuduk. Makan ke, itu perkara yang membatalkan wuduk. Ada tak dalam perkara yang membatalkan wuduk tu tidur? Tidak ada. Di antara perkara yang membatalkan wuduk adalah berhadas kecil. Berhadas kecil tu ada. Batal wuduk, maka batallah sembahyang. Maka berkaitan dengan tidur ni, dia berkaitan dengan wuduk, bukan berkaitan dengan sembahyang. Berkaitan dengan wuduk. Kalau wuduk tu batal, batallah sembahyang. Kalau wuduk tu tak batallah sembahyang. Kalau betul-betul tidur berdiri kalau ada sungguh, bukan tidur tu yang membatalkan sembahyang, berhadas kecil tu yang membatalkan sembahyang. Bukan tidur yang membatalkan sembahyang, tapi hadas kecil dia kena tidur lah. Tapi bukan tidur tu membatalkan sembahyang. Sebab apa? Contohnya kalau dia tidur dalam tasyahud awal, dia mana lena dalam ketika membaca tasyahud awal, tu imam naikkan ketika tak sedar, itu bukan membatalkan sembahyang. Sebab apa? Dia tidur ketika papa pengundi rapat, wuduk dia tak batal, sembahyang ni pun tak batal. Jadi tidur ni berkaitan dengan wuduk, bukan berkaitan dengan sembahyang. Maka kalau tidur berdiri itu, yang membatalkan sembahyang adalah kerana batal air sembahyang. Kenapa batal sembahyang? Bila dia tidur berdiri, punggung tidak rapat, wuduk dia batal, maka batallah sembahyang dia. Tiba-tiba sembahyang batal, wuduk tak batal. Apa? Tidur tu membatalkan sembahyang? Tak. Yang membatalkan sembahyang adalah berhadas kecil. Batal wuduk, batal sembahyang. Maka tidur tidak semestinya batal wuduk. Tidur berdiri, batal wuduk, batal sembahyang. Tidur dalam keadaan duduk tasyahud awal, wuduk tidak batal, sembahyang pun tidak batal. Ini timbul dalam masalah muafiq masbuk, yang khilaf di antara Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar berkaitan dengan tidur dalam tasyahud awal, naik ke 3 tu lambat, timang hampir rokok baru naik, muafiq ke masbuk dianya. Ini masalah dalam bab sembahyang berjemaah. Sebab apa? Sebab tidur tasyahud awal dia tidak membatalkan wuduk, maka tidak batal sembahyang. Dan keluar dengan katanya, dan syarah tu lagi, dan keluar dengan katanya, kata pengarang, kata Syekh Daud Fatani, yang tiada tetap kedudukan pada bumi itu tidur orang yang duduk, yang rapat punggungnya ke tempat duduknya, maka tiada binasa wuduknya, tiada batal sembahyang. Tidur dalam keadaan kedua-dua papan punggung tu rapat, lama mana sekalipun tidur, wuduk dia tidak batal.
Tapi papang punggung mana? Papang punggung yang ada daging. Jangan papang punggung hok tinggal tulang monggeng je. Mana macam Afrika, orang kebulu tu kan, hok tak ada makanan tu, hok kita tengok dia daging tak ada, yang adanya ni tulang dengan kulit je tu. Hok tu monggeng tak ada daging ah. Kalau orang yang seumpama tu dia duduk daging tak ada, maka apabila dia tidur dalam keadaan papan punggung dia tak ada daging, maka punggung tak rapat, menyebabkan tak terjamin bahawa tidak berketuk ketika dia tidur. Maka kalau papan punggung yang seumpama ni, pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i kitanya, pendapat Imam Ar-Ruyani, batal wuduk dia juga. Walaupun kedua papan punggung dia rapat, tapi daging tak ada, tinggal tulang saja. Kan? Bukan bagi tulang monggeng tu. Tinggal tulang monggeng je. Faham ke tak? Faham tak? Tahulah. Faham tulang monggeng. Memang tak ada daging dia ni. Kering. Ke bulu. Walaupun papa punggung dia rapat, tetapi tetap wuduk dia batal. Ambillah. Dia dalam bab pekon ni payah sikit lah. Dia berbagai-bagai pandangan. Bahkan berkaitan dengan tidur ni sendiri, kalau buka dalam kitab Subulus Salam, kitab hadis, dia ada 8 pendapat berkaitan dengan hukum tidur, berkaitan dengan wuduk. Dia 8 pendapat. Setengah pandangan mengatakan asalkan tidur sahaja dalam keadaan macam mana sekalipun, walaupun sekelak aja, sekejap aja, wuduk tetap batal. Sebab tu kita, kalau kita rajin lah, kita tidur dalam keadaan duduk molek, kemudian kita sedar, disunatkan kita ambil air semayang lain. Sunat ambil semayang lain. Walaupun dalam mazhab Syafi'i kita tidak batal, sebab kita tidur dalam keadaan papan punggung rapat, dan kemungkinan tidur kita pula sekejap aja, sebab sementara tunggu orang bang isyak aja. Ataupun tidur apa? Tidur kerana belajar. Yang belajar mudah sikit tidur. Dia kalau belajar mudah tidur sikit. Wallahu a'lam, macam gerok, kejut segar balik. Dia obat tidur. Payah nak tidur, masuk dalam kelas ilmu, boleh tidur lalu. Nah, dia tidur dalam keadaan papan punggung rapat, mazhab Syafi'i tidak batal. Kemudian tidur tu pula sekejap saja, mazhab Hambali Maliki pun tak batal. Tapi ada pendapat dalam mazhab Syafi'i kita, semata-mata tidur batal wuduk, walaupun papan punggung rapat, walaupun sekelak mata sekalipun tidur sekejap, wuduk batal. Lepas tu kalau kita rajin, disunatkan kita ambil air semayang lain. Sunat ambil air semayang lain lah kalau kita rajin. Kemudian sedikit lagi dalam syarah. Tapi ni bab lain dah ni. Tapi ni kaedah dia. Kaedah ni bukan dalam masalah wuduk saja. Dalam bab lain pun kita boleh pakai kaedah ni. Dia panggil kaedah istishabul asli, kembali kepada asal. Dan apabila yakin seseorang, ni habis bab pakai membatalkan wuduk ni. Dalam syarah tu dia ada sikit datang. Dan apabila yakin seseorang ia mengambil wuduk, air semayang memang ambil tadi, yakin ambil air semayang. Kemudian syak atau zon. Syak ni sama berat, zon ni berat sebelah kata berhadah, atau zon pada berhadah. Mana hati dia berat kata berhadah, rasa macam ketuk dah tadi. Kalau syak ni berasa macam ketuk, berasa macam tak ketuk. Zon ni berasa berat macam ketuk, tapi tak yakin, tak ingat balik. Tapi asal tadi memang kita yakin kita ada semayang. Lepas ada semayang ni marilah syak. Syak ni keringan lagi. Syak ni 50. Ni zon pada berhadah ni, berat hati kita berasa berhadah. Tapi kita lupa dah ni berhadah ke tidak. Dihukumkan, jawab dia dihukumkan dengan kekal wuduknya, air semayang masih lagi ada. Sebab apa? Selagi tidak yakin batal wuduk, zam saja batal wuduk, kita ambil hak kita yakin sebelum daripada tu. Yang kita yakin sebelum daripada tu, kita yakin air semayang kita ada. Kita yakin air semayang kita ada. Keyakinan air semayang kita ada ni tidak terukar dengan zam kata berhadah. Air semayang yang yakin ada ni terukar, terbatal bila yakin berhadah. Pun ketuk yakin dah berhadah, maka barulah batal wuduk kita.
Tapi sekarang ni kita yakin asalnya kita ada semayang. Dah kita pergi mari atau pergi situ pergi sini, dalam keadaan pergi mari tu kita rasa macam berat kata ketuk dah rasanya. Tapi yakin ke tak? Tak yakin, tak ingat pun ketuk tu. Tapi berasa tak apa sedap dah. Berat hati kata berasa ketuk dah. Maka tidak membatalkan ada wuduk kita yang kita yakin mula-mula tu. Mana kita? Jadi yakin ada semayang tu terbatal apabila yakin kita berhadas. Lepas tu kita akan ni buat misal dengan misal yang lain pula tadi. Dan apabila yakin ia berhadas, memang yakin dah ketuk, kemudian syok ni sama berat, atau zon ia pada mengambil wuduk, dihukumkan dengan kekal hadasnya kembali pada hak yakin. Sebab memang yakin dia wuduk dia batal dah, kemudian ambil semayang dia syok, ambil ke tidak. Contoh macam mana? Kita katalah kita mandi, lepas kita mandi kita ambil semayang, keluar bilik air tu, tadi ambil semayang ke tidak selepas mandi? Sebab kita kalau ambil semayang saja, kita nampaklah muka kita basah, tangan kita basah contohnya. Itu memang yakin ambil semayang. Tapi kalau kita ambil semayang lepas mandi, sebelum kita mandi memanglah kita yakin kita berhadas. Sebab apa? Kita qada hajat terlebih dahulu, memang yakin berhadas. Kita pun mandi. Selepas selesai mandi, kita biasa ambil semayang lah. Selepas kita keluar bilik air, kita mari syok, semayang tadi ambil ke tidak? Semayang tadi ambil ke tidak? Walaupun hati kita berat kata berasa macam ambil je wuduk, zon kata berwuduk, zon kata ambil semayang, tapi tak yakin ambil semayang. Jadi kita berasa macam tak apa sahih dah ni. Maka bila tak yakin, kita ambil hak yakin. Mana yakinnya? Kita tidak ada semayang asalnya, maka kita wajib ambil wuduk semula. Ni gitu. Dah. Ni. Okey payah. Dipanggil istishabul asli. Kita kembali kepada hak asal. Hak tadi yang masalah pertama tadi, asalnya kita memang ada semayang. Kemudian batal tak batal wuduk ni tak yakin kita. Cuma oleh kerana kita lama dah ni kita berasa macam sebab kita bukan jaga semayang. Macam sekarang kita jaga semayang. Tak faham jaga semayang. Mana kalau berasa bawah tu kita kita sebab apa? Kaki nak semayang isyak pula, kita jaga semayang. Tetapi kalau kita buat kerja, kita tak jaga semayang. Mana tak jagalah, kalau nak ketuk pun ketuklah, sebab kita bukan lambat lagi nak semayangnya, kita tak jagalah. Kalau sekarang kita tengah nak hari kita nak isyak, mesti kita jaga. Mana kita akan tahulah ketuk. Tapi kalau kita buat kerja lain, lama dah kita ni berasa macam ketuk dah, tapi yakin tak ketuk sebelum ni, tak sedar pun, maka balik pada hukum asal, wuduk tu ada. Sudah. Ni hukum fiqh ni. Jangan duk raba pula. Ketuk dia raba dak sekarang. Dia pegang hak dalang tu, biar sahih batal. Dia buat gitu. Tak payah. Tak salah ayanglah. Ini bukan syok, bukan waswas ni. Zon kata ketuk pun selagi tak yakin, wuduk kita dihukumkan masih lagi ada. Kita pakai hukum fiqh, hukum syarak ni. Sama dengan masalah lain pun seumpama tu juga. Hukum fiqh seumpama ni. Kita pergi pada masalah lain. Contohnya kita kata dia ni pakaian disuci. Pakaian disuci memanglah pakaian hok baru basuh, pakaian yang diambil dalam almari, yakin bersih, yakin suci. Kemudian dia pakai pergi rata-riti dah. Bahkan dalam kitab mengatakan dia pergi tempat yang buat benda, tempat kerja yang berkait dengan najis. Kawasan kerja tu berkait dengan najis. Kita kata kerja dalam rebang ayam contohnya, dalam kandang lembu contohnya, itu kerja di tempat najis.
Yang mana berat hati kitanya, memang berasa macam kena dah lah. Kita buat kerja tu kan, takkan tak kena tahik mana-mana pun sebab kita kerja tempat najis. Tapi masa kita pakai baju tadi, memang baju yang diyakini suci sebab memang kita ambil orang baru. Tetapi apabila kita duduk tempat yang najis, walaupun hati kita zon berat kata kena najis pakaian kita, yakin tak kena najis, nampak tak kena najis, tak nampak, pakaian kita masih lagi dihukumkan suci. Walaupun hati kita zon berat kata tak apa nak agak dah, memang kena, tapi nampak tak kena dah. Kemudian ghalib dia, kebiasaan dia, kalau kerja tempat yang seumpama tu, payahlah dok kena najis tu, payah ghalib dia. Kebiasaan dia kerja tempat najis, memang akan terkenalah pakaian kita kena najis tu, ghalib dia. Tapi tak pakai ghalib, kita pakai yakin. Yakin tak kena najis, dak, kita balik pada asal, pakaian kita suci, sucilah pakaian kita, boleh buat semayang. Ini hukum pekoh. Ada. Ni bukan masuk dalam tempat najis, sekadar pergi bandar je. Sekadar pergi bandar, ada urusan pejabat, duduk kursi tu, najis kata dia. Sebab apa? Kursi tu Cina duduk, keling duduk, tu was-was. Tu dia layang tu. Kita sebut sebelum ni lah, kita tak ajar ilmu was-was, kita ajar ilmu syarak, kita ajar ilmu pekoh. Was-was tu tugu lain. Was-was tugu lain. Siapa tugu was-was? Siapa tugu kepada was-was? Bukan tugu was-was. Tugu pada was-was ni siapa? Syaitan. Maka ilmu syaitan tak ada, kita nak ajar sini. Kita nak pakai ilmu syarak ke nak pakai ilmu syaitan? Kita kena pakai ilmu syarak. Hak gangguan syaitan, tu sebeli. Tak sedap ni, jangan layang tu. Kita pakai hukum syarak. Sebab apa? Kita masuk tempat najis, kerja tempat najis, hati kita berasa tak yakin tau. Tapi tak yakin kena najis, tapi tak yakin dah sucinya. Baliknya memang payah nak jaga. Hukumnya tetap suci selagi tidak yakin pakaian suci tadi kena najis. Ini hukum syarak. Kita yang tukar baju lepas kita pergi bandar, masuk jabat tu, masuk jabat ni, yang jadi kita tukar baju bukan kerana kita was-was. Kerana apa? Kerana berpeluh. Kita pergi mari tu berpeluh. Jadi berpeluh ni pakaian pun jadi sudah tak berapa sedap bau dia, nak busuk dah sikit. Maka kita disunatkan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam pakaian yang paling suci, yang paling comel sekali. Sebab apa? Sebaik-baik kita nak berhias ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tukar lah. Tukar bukan kerana kita syok, kerana tadi duduk meja tu meja ni, bukan. Kerana pakaian kita ni perlu dah kita tukar hak suci molek sebab kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak jumpa dengan orang hak lebih-lebih pun, kita tak akan pergi dalam keadaan kita berpeluh, kita tak akan pergi. Kita akan tukar pakaian lain kalau kita nak jumpa dengan orang lebih. Samalah dalam sembahyang. Tukarlah, tapi bukan kerana kita was-was. Cerita orang was-was ni sedap juga cerita. Sedap cerita. Tambahan pula kelas kita tak ada, sejik kita tak ada was-was dah. Bukan kalau ada was-was pun bukan kita cerita juga. Tapi kadang-kadang orang lah bila sebut was-was, kebetulan ada ahli jemaah tu was-was, dia pakai keling ke kawan tu, dia pakai tunjuk ke kawan tu. Tu haji tu was-was. Haji buat tunduk je, orang kata ke dia orang kali. Dah ni kena ajar hukum. Was-was ni gangguan syaitan. Dia gangguan syaitan ni tak ada ala kebaik. Ada ke syaitan tolong kita ala kebaik? Tak ada, memang punahlah kerja syaitannya. Tak ada syaitan nak tolong kita. Dia macam tolong kita, awak ni kena jaga molek ni, awak nak semayang ni, pakaian awak ni. Tak, kita tak pakai dia, kita nak pakai hukum syarak. Kita belajar dah kan? Kita pakai hukum syarak. Kita nak pakai hukum syarak, tak pakai hukum syaitan ni. Gangguan dia. Dia macam baik tu. Kang baju najis kang awak semayang kang, tak sah semayang tu, tiang agama tak ada, habis amal lain. Macam comel kok.
Kena-kena doktor tu. Dia nak pun ikut lain. Sama macam waswas bak lain. Waswas rata air ataupun tidur. Ketika berwuduk, ketika mandi wajib. Jaga molek. Tepuk sikit lagi. Kan tak rata kan. Ini ambil semayang ni. Tak rata, wuduk tak rata. Tak sah semayang, berat awak. Dia mari tepuk, takut tak rata. Walau hukum fiqhnya rata bukan syarat yakin, rata memada dengan zon sahaja. Kita gosok-gosok, hati kita berat kata-kata, sah dah wuduk kita ni. Di ilmu Tuhan, tanpa kita ada kecuaian, kita sudah ikut hukum syarak, gosok molek, kemudian kita pun hati kita sudah berat kata-kata, maka sah wuduk kita mengikut hukum syarak. Tetapi di ilmu Tuhan memang ada sikit tak kena air wuduknya, wuduk kita tetap sah. Sebab apa? Sebab kita sudah pakai hukum syarak. Itu je. Kita balik pada hukum syarak, jangan kepada gangguan ni. Contoh sama kita kata kebersihan, kesucian, bukan yakin, zon sahaja. Berat hati kita suci, maka memadalah. Contoh kita kata kita kaki basah, daripada luar masuk ke dalam, di kawasan mozaik yang kita pijak tu, yakin suci? Yakin 100%? Yakin tak suci? Tak yakin tu. Tapi zahirnya tak ada nampak najis, maka hukum fiqhnya suci. Kita pakai zahir, hukum fiqh tu suci, kita pakai suci. Kita pun pijak dalam keadaan kaki kita basah. Kita pun masuk dalam tempat semayang, kita zon hati kita, berat hati kita, tubuh kita suci termasuk tapak kaki, maka semayang kita sah. Walaupun di ilmu Tuhan, tempat yang kita pijak belakang tu, ada hari tu budak yang paper dia bocor dah, duduk situ. Tu di ilmu Tuhan, zahir kita tak nampak. Maknanya tempat yang ada air kencing hak budak tadi ni, hak semua orang tak tahu ni. Kemudian kaki kita basah pijak situ, bererti di tapak kaki kita ni ada najis air kencing. Tapi di ilmu Tuhan, hak zahir kita pakai hukum fiqh suci, sembahyang kita tetap sah. Sebab kita sudah pakai, kita sudah turut hukum fiqh. Melainkan kalau hukum fiqh kata suci, mesti yakin. Mesti yakin kok. Kita basuh kaki kita molek bawah tu, kena pakai selipar lah siapa dan sah masing-masing. Baru yakin tu. Pakai selipar belakang, baru yakin. Adakah fiqh su yakin? Tak. Maka memadalah. Tak duduk mari di hati. Kan pijak kan. Ni kaki basuh ni kan, dia pun jenjeng. Tahu jenjeng? Dia jalan jenjeng tu. Jenjeng tak jenjeng pun tetap kena latar tu. Kalau kena ada najis tetap kena. Lepas tu nak kena terbang. Tak pun nak jenjengnya terbang pun tak kena. Jenjeng kena juga. Tak kena. Tak payah jalan benar. Sebab apa? Zahir di hadapan mata kita tak ada najis, maka hukum fiqhnya hukum suci. Hak hakikat sebenarnya itu di ilmu Allah Subhanahu wa taala, tidak dituntut kepada kita. Satu kita kalau ada lah anak beranak kita nampak ala kewaswas tu, kita kena pegang bawah dia. Kita kena pegang dia, tekan dia berkaitan dengan hukum syarak. Jangan kita biarkan. Bila biarkan, kosong. Biarkan dia akan waswas. Sebab apa? Apabila waswas syaitan ni dia ikut, bila ikut syaitan tak ada hak jadi, semuanya rosak belaka. Begitu je. Sebab kita bab kebersihan hanya zam saja. Jadi kita kata kalau pakaian tu yakin asal suci, kemudian zam kena najis, berat kata najis, tetap hukum disuci selagi tidak yakin kena najis. Sama juga pakaian kita ni asal najis, memang yakin kena air kecil anak, yakin ni kain ni memang kena kecil anak tadi. Lepas tu mari zam, basuh ke dok saat ni, lupa kita basuh ataupun tidak. Tapi pakaian tu asalnya diyakini najis sebab memang anak kita kecil. Kemudian mari lepas dia tu kita berasa macam basuh dah bilik air. Masuk bilik air tadi berasa macam kita basuh dah tempat najis. Tapi lupa balik kitanya. Maka kita tak yakin kita basuh, kita cuma berasa macam basuh. Kita syok basuh ataupun tidak. Maka kita kena balik pada hukum asal, kain tu najis, maka najislah hukumnya. Betul ya? Kembali pada asal. Sebab asal tu yang diyakini.
Asal tu yang diyakini, kita pakai hukum asal. Hak ni hak zong dah ni, syok. Waswas tu itu hanya gangguan-gangguan saja. Itu gangguan. Tapi itu kerja syaitan dah lah. Sebab waswas ni disebut dalam kitab, innama batuliya liman kamula iman. Ini dicubakan dengan waswas kepada orang yang sempurna iman. Fa inna lisa la yaksitu baitan kharaba. Kerana perampok dia tidak akan ropok rumah hak utuh. Itu perumpamaan. Mana waswas ni dicuba kepada orang molek, orang sempurna iman. Sebab apa? Sebab perampok tidak akan ropok rumah utuh. Mana syaitan tak akan ganggu orang hak tak pakai. Macam rumah utuh, rumah buruk, ada perampok lagi sama. Bodoh no perampok tu. Perampok ni akan sama rumah besar, harta banyak. Oh dia pergi sama. Kalau rumah buruk ni perampok tak cara tu. Sama dengan syaitan. Kalau orang ni comel, syaitan akan ganggu. Berlalu. Cuma. Ni ibadat. Jaga molek. Dia kira tu. Tapi kalau hak jenis ibadat belajar dak apa dak, buat apa? Saing dia dak. Dia boleh saing dia apalah. Dia tak cara mana. Bukan kita nak diganggu kita, itu kerja dia. Kita minta berlindung sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita minta lindung daripada syaitan ni. Tapi kok mana pun kita adalah gangguan-gangguan tu. Kadang-kadang orang ni waswas dalam bab ni, kadang-kadang orang ni waswas dalam bab ni. Masing-masing ada sedikit sebanyak. Cuma jadi tak lekatnya kerana kita balik kepada hukum fiqh. Jangan layang hak dia ni. Layang hak dia sampai peringkat dah betul terus. Kalau cerita-cerita orang-orang hak waswas ni sampai peringkat dak balik rumah mak ayah. Dak balik rumah mak ayah. Dia duduk rumah dia je. Sebab apa dak balik rumah mak ayah? Sebab dia sebelum masuk waktu 2 jam kena masuk bilik air dah. Zuhur tu pukul 11 masuk bilik air dah. 11 masuk bilik air dah. Waktu tu saya panggil. Apa tu? Ambil semayang 2 jam. Jadi dah pergi rumah orang kau, pergi rumah mak dia bermasalah lah. Patut macam mana? Mak kena bagi ziarah dia. Bukan tak ziarah mak, dia terganggu ibadat dia. Oh, kalau semayang kau tak tahu nak kata lah. Nak boleh ke baca tu pas satu Allah. Ni berat lah ke ni? Ni kisah siapa kemuk dia, gerang gomoh ke dia, mung ni ikut syaitan. Dah heran dia pakai dia tu macam dia tak heran muk dia gerang gomoh ke dia. Dia gomoh pelikkan ni, uduknya lama, lepas tu nak semayang, nak boleh ke baca Fatihah tu, nak boleh ke bismillah tu. Kalau subuh pukul 8 semua. Baru keluar bilik air. Mana apa? Makan di setan. Sebab apa? Tinggal subuh hari-hari. Hak ni tak salah kata apa dah. Sebab apa? Dia sudah jadi setan lah ni. Dah tinggal subuh. Bayangkan tinggal subuh jadi apa? Ada seorang tu siapa ke? Ni luka kulit dia. Ada orang lain luka. Ni tengah saudara luka. Berapa masa dia wuduk digahar? Luka ni. Habis kaki-kaki luka cerut-cerut. Berapa dia gahar? Takut tak kata air semayang. Siapa luka? Ni kita ke kalau nasihat tadi apa, kena atau di wak apa? Wak psychiatric apa kau panggil? Jangan buat sakit gila, tak mau pergi. Bukan buat sakit gila, ni pergi situ bukan semestinya gila. Pergi buat tu ambil ambil obat tu bukan semestinya gila. Jangan kata gila, orang kemurungan, orang ada bisikan-bisikan, orang yang ada waswas macam tadi ni kena pergi situ cari telang biar hilang gangguan. Sebab apa? Cerita buat hukum fiqh tak laku dah. Dia pakai hukum waswas dia juga. Kena cari kena gitu. Kan dia ada gangguan-gangguan kan. Kadang-kadang dia kata macam bunyi suara. Ada kata dia kata bunyi suara tadi. Bunyi suara. Tak betul lagi awak baca Fatihah tu. Bunyi suara siapa? Atau dia kena makan tu, hilanglah gangguan tu. Bisikan-bisikan daripada syaitan tu. Lepas tu kita cuma ni molek. Kalau buat ibadat ni apa panggil apa? Caduh, tahu caduh? Buat selabala ke apa panggil? Selabala. Tahu selabala faham?
Betul. Selama lama tu buat lebih kurang je, ambil semayang lebih kurang je. Jangan gitu kita ibadat ni kena cermat. Cermat itulah kita kena ikut hukum syarak. Kalau kita nampak anak kita ni cermat lebih daripada hak, kita pegang lalu. Pegang lalu. Ambil wuduk lama, kita pegang lalu. Ada dia anak dia bermasalah gitu. Anak dia moleklah belajar agama. Pegang lalu kata. Sebab adik ni kadang-kadang main dia adik-beradik dia. Masih bila air, tanjang. Tanjang. Tu baik. Cepat sikit hari ni. Tak macam maring. Maring lama. Anak adik-beradik ni. Tanjang masuk lama mana. Mismail lama mana. Dia kena betul awal, kena pegang dia awal. Sebab dan dia pakar buah tu tak nak bagi. Kalau ada seumpama tu. Tapi gangguan seumpama tu menunjukkan bahawa orang ni orang yang baiklah. Orang yang beralus dalam bab ibadat. Memang kita nak seumpama tu. Dalam bab ibadat menghadap Allah Ta'ala, jangan buat lebih kurang. Kita menghadap Allah, jangan buat lebih kurang. Tapi jaga mestilah mengikut hukum syarak. Jaga mesti kembali pada hukum syarak. Jadi hak ni dia macam kaedah besar ni. Tapi ni cerita bab ambil wuduk sama dengan bab lain. Yakin ada wuduk, zam berhadas, tak yakin berhadas, kekal wuduk. Ni kaedah besar dalam bab fiqh. Walaupun sini hanya cerita berkaitan dengan wuduk sahaja. Habis 4 perkara yang membatalkan wuduk. Faslun, ini suatu fasal. Dan wajib istinja daripada kencing dan najis ghaid dengan air yang suci menyucikan. Habis bab wuduk dimasuk bab istinja. Wallahu a'lam.